Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan tunjukkan cara untuk menjawab soalan dalam buku modul muka surat berapa ni? Muka surat ke-29. Okey, so tengok dalam buku modul kamu ada sedikit penerangan. Jadi sebenarnya kalau kamu tengok dalam buku modul ni dah fahamkan setiap penerangan dia pun lebih bagus ya sebab dia dah ringkaskan untuk kita. Okey, tapi ceritanya macam mana turning point, apa itu titik minimum maksimum, titik pusingan semua cikgu dah terangkan dalam video sebelum ni. Okey. So tengok balik nota penting di sini iaitu yang pertama apa itu titik pusingan. Titik pusingan bila sebut saja titik pusingan iaitu turning point ni, kamu perlu ingat yang dy dx pada titik tersebut adalah sama sifar. Sebut saja perkataan tu maksudnya awak bezakan samakan dengan sifar. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, ini adalah cara kita nak tentukan sama ada titik pusingan itu adalah titik minimum atau maksimum. Iaitu kita buat pembezaan peringkat kedua di mana kalau kita dapat dy dx d kuasa 2y per dx kuasa 2 lebih besar daripada kosong. Lebih besar daripada kosong bermaksud dia adalah positif. Positif maksudnya dia senyum. So ada titik minimum di situ. Peringkat kedua, pembezaan peringkat kedua kalau kita dapat nilainya kecil daripada kosong maksudnya negatif. Negatif maksudnya sedih, betul? Bila sedih adalah titik maksimum akan wujud di situ. Boleh? So ini cara mudah untuk kamu ingatlah. Okey. Tapi yang paling penting adalah kamu perlu tahu bila nak gunakan kita panggil apa ni? Konsep ini. Bila soalan minta kamu cari titik maksimum atau titik minimum. Atau lepas ni kamu akan jumpa juga bila soalan dia akan minta untuk dapatkan nilai maksimum, nilai minimum. Boleh? Okay, tengok latihan 12. Muka surat 29 ni. Cuba tengok latihan. Contoh sahaja. Yang lain kamu boleh cuba sendiri. Okey, tengok soalan nombor 1. Cari titik pusingan yang berikut dan nyatakan sama ada ia titik maksimum atau titik minimum. Okey. So, step dia kalau dia kata nak cari titik pusingan. Cari titik pusingan. Ini yang pertama kamu perlu cari. Kemudian tentukan sama ada ia adalah maksimum atau minimum. Maksudnya kat sini kita akan gunakan pembezaan peringkat kedua. Okey. So, step pertama, bila sebut titik pusingan, maksudnya kena cari dulu dy per dx dia. Okey, nak cari pembezaan dia. Okey, yang inilah konsep pembezaan yang kita dah belajar sebelum ni. Maksudnya kita akan gunakan konsep itu, iaitu cikgu tukarkan dahulu bentuk dia. Okey, iaitu cikgu tukarkan kedudukan x yang berada di bawah ni naik ke atas. Tambah 18x kuasa negatif 1. So, barulah kita akan buat dy per dx sama dengan, bezakan dia terhadap x dapatlah 2 tolak 18 x kuasa negatif 2. So konsep inilah kamu kena mahir dulu. Kalau kamu tak mahir konsep ini dia akan jadi susah kan. Terkia-kia nak buat, penat kita akan fikir balik, betul? Kalau salah bab ini maksudnya stres sampai akhir pun jawapan kamu akan salah. Dah dapat dy dx-nya. Kita susun balik sebab dia nak cari titik pusingan. Ini sama dengan 2 tolak 18 per x kuasa 2. Boleh So, titik pusingan, bila dapat titik pusingan, kita dapatkan titik pusingan, kita kena samakan dy dx-nya sama dengan kosong. Dy dx mesti sama dengan sifar. Jadi dy dx kita adalah 2 tolak 18 per x kuasa 2 ni, kita akan ambil dia dan samakan dengan sifar. Sama dengan sifar. So, macam mana kita nak guna nak permudahkan dia? Macam biasalah permudahkan, ini konsep biasa matematik. Contohnya ada pembawah x kuasa 2 nak hilangkan bawah. Semua darab x kuasa 2 dapatlah 2x kuasa 2. Tolak 18 sama dengan sifar. So kat sini perlu kita buat pemfaktoran.
Okey, iaitu kat sini kalau kita dapat X kuasa 2 tolak 9. Kita bahagikan dahulu, permudahkan dahulu. So, ini sama dengan apa? Faktorkanlah. X tambah tolak kan? X tolak 3 sama dengan sifar. Jadi, kita akan dapat dua titik iaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan, ini negatif 3 dulu. X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 3. X sama dengan 3. Boleh? So, ada dua titik di sini. Jadi, kita nak cari titik pusingan bila titik bermasuk dalam bentuk koordinat. Okey? Jadi, awak carilah pula. Kalau nak cari koordinat lah. Kalau ini nak cari titik pusingan saja, betul tak? Dapatkan nilai koordinat dia juga lepas ni. Okey. So, cari koordinat dia. Tapi sebelum itu, dia nak tentukan sama ada titiknya adalah titik maksimum atau minimum, betul? Jadi, cuba kita perhatikan macam mana nak tentukan dia minimum atau maksimum. Okay, kita cari dulu dy dx. Okay, pembezaan peringkat 2. Per dx kuasa 2 sama dengan, okay, kalau kita ambil step dia kat sini, daripada dy dx tadi. So, cikgu start dengan dy per dx. Persamaan asal dy dx tadi, okay, iaitu 2 tolak 18 X kuasa negatif 2. So, bezakan kali kedua, kita akan dapat, ini 2 dah hilang dah. So, akan dapat 18 darab 2, 36 X kuasa negatif 3. Boleh? So, ini sama dengan 36 per X kuasa 3. So, ini adalah pembezaan peringkat kedua. Jadi, macam mana nak tentukan sama ada minimum atau maksimum ataupun positif negatif? Kita gantikan titik. Gantikan nilai. Sebab kat sini ada X kan? So, kita gunakan balik X yang kita dapat tadi. Apabila X sama dengan negatif 3, maka D kuasa 2Y per dx kuasa 2 sama dengan 36 per negatif 3 kuasa 3. Boleh? Gantikan dengan negatif 3 kat situ. Okey. So, dapatlah nilainya negatif 4 per 3. Okey, so ini adalah lebih kecil daripada 0. Boleh? So, apabila X sama dengan positif 3, peringkat kedua pembezaannya kita akan dapat 36 per kita akan dapat ini 3 lah. So, masukkan nilai. Awak gunakan kalkulator, dapatlah positif 4 per 3. So, ini d kuasa 2 y per dx kuasa 2 lebih besar daripada sifar. So, kalau kat sini lebih kecil, bermaksud kecil. Kecil ni apa? Positif ke negatif? Kecil, negatif. Betul? Negatif dia sedih. Ada titik maksimum. Ini besar, senyum, titik minimum. Boleh? Jadi kat situlah kamu kena analisa balik adakah ia titik maksimum atau minimum daripada peringkat kedua. Tetapi jalan kerja ini kena tunjuk sebab dia perlu pembuktian. Awak cuba-cuba sahaja. Okey, so sekarang ni nak titik. Bila titik awak kena cari juga y. Apabila x sama dengan negatif 3, y-nya apa? Jadi kita gantikan dalam persamaan asal dia tadi iaitu 2 darab negatif 3. Okey, 2 darab negatif 3 tambah 18 per negatif 3. Boleh? Okey, gantikan sahaja. Okey, so cikgu dapat kat sini X apabila X sama dengan negatif 3, Y sama dengan negatif 12. X negatif 3, Y negatif 12. Okey, dan satu lagi X3, Y adalah positif 12. Okey, jadi kat sini titik negatif 3, negatif 12 ialah titik apa? Titik, kena tulis macam ni, okey? Titik maksimum atau minimum tadi, yang first tadi, negatif. Titik maksimum. Okey, manakala 3, 12 ialah
titik minimum. Okey. Okey, tengok balik soalan ini. Okey, soalan ini yang penting sekali adalah bila soalan tanya titik mesti beri titik. Jangan awak bagi X saja atau Y saja. Tak boleh sebab soalan ni nak titik. Itu sebab jawapan akhirnya cikgu bagi dalam bentuk koordinat dan nyatakan sama ada dia titik minimum atau maksimum. So, itu sebenarnya adalah jawapan yang perlu kamu ada dalam ni. Yang kedua adalah pembuktian yang dia adalah titik maksimum atau minimum, iaitu cara kerja di sini pun perlu tunjuk jauh juga. Okey, perlu tunjuk. Utamanya kalau melibatkan kertas 2. Soalan ni kertas 2 masuk, awak tunjukkan setiap step dia. Boleh? So, yang paling penting adalah daripada soalan itu sendiri, kamu perlu kenal pasti istilah yang paling penting di sini adalah titik pusingan. Bila sebut saja titik pusingan ataupun turning point, ingat dy per dx sama dengan sifar. So, keluarkan yang itu dahulu. Okey? So, cikgu rasa itu saja untuk soalan latihan 12 ini. Cikgu nak kamu cuba soalan-soalan lain. Okey?